pertimbangkan ataupun untuk kita analisa steady state error, kita ada dua kategori. Kategori pertama adalah open loop. Ini biasanya kita gunakan untuk dijadikan sebagai rujukan. Open loop biasanya sebelum kita menggunakan sebarang controller, So kalau kita tak gunakan untuk controller, apakah jangkaan kepada error ataupun sejauh mana perbezaan di antara output sebenar dengan target yang kita mahukan. So untuk itu kita gunakan equation 4.41. Untuk kategori yang kedua, kita gunakan closed loop. Maksudnya kita dapatkan secara real time dan secara berturut-turut. Error signal ini kita dapatkan secara berturut-turut, dan ini boleh ditunjukkan ataupun dihubungkaitkan dengan equation 4.42. Okay? So kebiasaannya kita gunakan dua kategori ini saja. Yang lebih mustahak adalah equation 4.42. Okay? So ESS biasanya kita gunakan hanyalah target yang lebih yang sangat simple, iaitu unit step ataupun unity step lah. So step input sahaja yang kita gunakan. So target kita adalah 1. So kita nak nilai, nak tengok sejauh mana perbezaan. Adakah output yang dikeluarkan dekat dengan 1 ataupun jauh dengan 1. So sekiranya jauh, berapa persen daripada 1. So bila kita dah dapat percentage, kita tahu accuracy kepada sistem tersebut, dan kita boleh buat satu hubung kait yang kita telah consider sebelum ini, iaitu zeta dan juga natural frequency dengan rise time dengan maximum overshoot. Nak turunkan overshoot ke, nak naikkan overshoot ke, nak dekatkan rise time ke, nak jauhkan rise time ke, supaya kita dapat apa yang kita nak, iaitu accuracy dia meningkat, dan target dan juga output sebenar dia punya perbezaan menghampiri kosong. Itu adalah objektif kita. Okay? Right. So untuk steady state error kita ada tiga attribute ataupun tiga variable penting lah, bergantung kepada jenis input. Di sini perlu saya tekankan, bergantung kepada jenis input. Untuk input yang pertama, iaitu step input, kita namakan dia sebagai position error constant, KP. Okay? Position error constant, KP. Error constant, KV, yang mana kita analisa steady state error menggunakan input yang dikenali sebagai RAM input. Dan yang ketiga, yang paling akhir adalah acceleration error constant, KA, yang mana analisa yang kita buat menggunakan parabolic input. Okay? So steady state error menggunakan parabolic input akan menghasilkan acceleration error constant. Jadi untuk pendetailan ataupun secara lanjutnya, kamu boleh tengok kepada step by step procedure yang telah saya sediakan, dan untuk secara conclusion, secara kesimpulan, kita tengok kepada table ini. Okay? Untuk jenis step, untuk RAM dan parabolic. So yang ini kena betul-betul faham lah. Kamu kena ambil maklum apakah yang dinamakan sebagai type 0, type 1 dan type 2 lah. So semua ini telah ditunjukkan dalam setiap contoh-contoh yang
berada pada setiap subsection, position, velocity dan juga acceleration, error constant. Okay? Kamu perlu membuat sedikit rujukan dan juga study lah pada section-section yang berkenaan. Okay?